Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak kongsikan video penerangan berkaitan dengan subtopik 2.2 pemfaktoran di bawah bab yang kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra di bawah silibus subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Jadi para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 2 KSSM bermula muka surat 27 sehingga muka surat 33. Okey, baik. Konsep faktor dan penfaktoran. Okey, standard pembelajaran menghubung kaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan penfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey, kembangan kita dah sentuh pada subtopik 2.1 sebelum ini. Sebagai contoh, faktor bagi 3P. Okey, 3P ni kita pecahkan kepada faktor dia tu 1 darab 3P dan 3 darab P. Maka faktor bagi 3P ialah 1, 3, P dan 3P. Itu konsep asas untuk penfaktoran. Seterusnya kita sambung kepada muka surat 28 tu. Faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. Okey, baik. Kita tengok tips sebelah kanan tu. Okey, seperti yang kita bagi tahu tadi, pemfaktoran ialah songsangan kepada kembangan. Okey, boleh tengok dekat sini sebagai contoh. A darab dalam kurungan A tambah B. Kita kembangkan dia menggunakan kaedah kembangan, dia akan jadi A kuasa 2 tambah AB. Untuk pemfaktoran, dia terbalik kepada kembangan. Daripada A kuasa 2 tambah AB, kita tukar kepada A dalam kurungan A tambah B. Maksudnya dia songsangan kepada kembangan. Okey. Faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar FSTB ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Perhatikan ungkapan di bawah ni, contoh 4x tambah 2. Bila kita faktorkan, okey, 4x dengan 2 ni faktor sepunyanya ialah 2. Jadi kita letakkan 2 ni kat luar. Dalam kurungan tu tinggal 2x tambah 1. Jadi kesimpulannya kat sini 2 ni ialah faktor sepunya bahagi 4x dan juga 2. Okey, itu konsep asas dia. Kita pergi kepada contoh 6. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Okey, cuba tengok yang A tu. 6H dengan 4GH. Jadi penyelesaian dia kita senaraikan dulu faktor bagi 6H. Okey, 6H sama dengan 1 darab 6H sama dengan 2 darab 3H sama dengan 3 darab 2H sama dengan H darab 6. 4GH sama dengan 1 darab 4GH sama dengan 4 darab GH sama dengan 2 darab 2GH sama dengan 2G darab 2H sama dengan G darab 4H sama dengan H darab 4G. Okey. Antara faktor untuk 6H dengan 4GH ni yang mana yang sama? Kita tengok. Faktor sepunyanya adalah 1, 2, okey, H dengan 2H. Okey, maka faktor sepunya bagi 6H dan 4GH adalah 1, 2H dan 2H. Okey, tengok yang B pula. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey, 3 kat situ.
sebutan tu ada 3. Jadi untuk setiap sebutan kita pecahkan kepada dia punya faktor lah. 9C kuasa 2D sama dengan 1 darab 3 darab 3 darab C darab D. Manakala 3D kuasa 2 E tu 1 darab 3 darab D darab D darab E. Manakala 6DEF sama dengan 1 darab 2 darab 3 darab D darab E darab F. Tengok 3 ni yang mana dia punya faktor sepunya. 1, 3, D dengan 3D itu sendiri. Okay. 3D ialah faktor sepunya kerana boleh membahagi semua sebutan di atas dengan tepat. Okey, baik. Selesai untuk contoh 6 tu. Perhatian, 1 ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Ya, betul. Kalau sebutan algebra 1 tu adalah faktor bagi semua. Setiap ungkapan algebra 1 tu adalah faktor dia. Okey, baik. Kita pergi kepada standard pembelajaran seterusnya. Pemfaktoran ungkapan algebra. Okey, memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Di sini dalam sukatan pelajaran dalam buku teks ni ada 4 kaedah yang digunakan. Okey. Cikgu akan sentuh satu persatu. Okey, kaedah pertama menggunakan FSTB iaitu faktor sepunya terbesar. Sebagai contoh, katakan 8x dengan 12x kuasa 2. Jadi faktor sepunya terbesarnya adalah 4x. Okey. Maka ungkapan algebra bagi 8x tambah 12x kuasa 2 boleh ditulis sebagai hasil darab 2 faktor seperti, okey, bila kita dah tahu faktor sepunya terbesar dia 4x, jadi kita letak 4x tu dekat luar. Jadi yang dalam tinggal, dalam kurungan tu tinggal 2 tambah 3x. Ini yang dinamakan pemfaktoran. Okey, kita tengok contoh 7. Bagaimana kita nak kata memfaktorkan ungkapan algebra ni dengan menggunakan FSTB. Contoh 7. Tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi setiap sebutan. Okey, 6H dengan 4GH. Okey, tengok dia punya penyelesaian. Okey. 6H dengan 4GH. Mula-mula dia bahagi dengan 2. Okey. Dapat 3H dengan 2GH. Selepas tu dia bahagi dengan 2 bagi dengan H ni. Okey, dapat 3 dengan 2G. Lepas tu tak boleh nak bagi dah sebab tak ada faktor sepunya yang kat sini. Jadi kita baca dari atas ke bawah. Jadi dia punya FSTB ialah 2H. B pula 9C kuasa 2, 3D kuasa 2E dan 6DF. Mula-mula faktor sepunya je 3. Kita keluarkan 3, kita bahagi dengan 3, jadi yang tinggal 3C kuasa 2, D kuasa 2E dan 2DEF. Lepas tu kita keluarkan D. D ni sebagai faktor sepunya, kita bahagi dengan D, jadi tinggal 3C kuasa 2, yang ni tinggal DE, yang ni tinggal 2EF. Lepas tu tak boleh nak bagi dah sebab tak ada faktor sepunya. Jadi kita baca daripada atas ke bawah. 3D adalah FSTB dia. Seterusnya, yang soalan 2A ni, faktorkan setiap ungkapan berikut. 3x tambah 15. Okey, 3x tambah 15. Faktor sepunyanya 3. Kita keluarkan 3, jadi bahagi dengan 3. 3x bagi 3 dapat x. 15 bagi 3 dapat 5. Jadi x tambah 5. Jadi tak boleh nak bagi dah, tak ada faktor sepunya. Jadi FSTB-nya ialah 3. Jadi 3 letak kat luar, dalam kurungan tinggal x tambah 5. Okey, baik. B, 7M tambah 21M kuasa 2. Mula-mula kita bahagi dengan faktor sepunya dia 7. 7M bagi 7 dapat M, 21M kuasa 2 bagi 7 dapat 3M kuasa 2. Lepas tu kita bahagi lagi dengan M, faktor sepunya dia. M bagi N dapat 1, 3M kuasa 2 bagi N dapat 3M. Lepas tu tak boleh nak bagi dah sebab tak ada faktor sepunya. Kita baca daripada atas ke bawah 7M. FSTB dia adalah 7M. Jadi 7M tu letak dekat luar, dalam kurungan yang tinggal kita baca yang ni. 1 tambah 3M. Okey. Selesai. Jadi tip dia tengok belah kanan ni. Katakan 8x dengan 12x kuasa 2. Faktor sepunya dia adalah 4.
Bahagi dengan 4, 8X bagi 4 dapat 2X. 12X kuasa 2 bagi 4 dapat 3X kuasa 2. Lepas tu bahagi dengan X pula. 2X bagi X dapat 2. 3X kuasa 2 bagi X dapat 3X. Lepas tu tak boleh nak bagi dah sebab tak ada faktor sepunya. Kita baca atas ke bawah 4X adalah FSTB dia. Jadi bila kita dah tahu FSTB dia 4X, 4X tu letak dekat luar, dia punya baki tu 2 tambah 3X tu dalam kurungan. Jadi kalau kita semak balik, kita darab balik, kita kembangkan balik, akan dapat balik 8X tambah 12X kuasa 2. Jadi kembangan dengan pemfaktoran ada kaitan. Okey. Maksudnya pemfaktoran adalah songsangan kepada kembangan. Baik, selesai untuk kaedah yang pertama menggunakan FSTB. Baik. Kaedah yang kedua menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa maksud kuasa 2 sempurna ni? Okey, kita imbas kembali. Nombor kuasa 2 sempurna adalah contohnya 1. Kenapa 1? 1 kuasa 2 dapat 1. 4 sama dengan 2 kuasa 2 dapat 4. 9, 3 kuasa 2 dapat 9. 16, 4 darab 2 dapat 16. 25, 5 kuasa 2 dapat 25. 36 sama dengan 6 kuasa 2. 49 sama dengan 7 kuasa 2. 64 sama dengan 8 kuasa 2. 81 sama dengan 9 kuasa 2. 100 sama dengan 10 kuasa 2. 121 sama dengan 11 kuasa 2. 144 sama dengan 12 kuasa 2 dan seterusnya. Itulah maksud nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Katakan X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 ialah sebutan beza kuasa 2. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 boleh difaktorkan dengan beza kuasa 2 sempurna. Kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Kalau bukan nombor kuasa 2 sempurna, kita tak boleh nak buat. Sebagai contoh, X kuasa 2 tolak 4. Okey, 4 tu tadi adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita boleh tukarlah. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey. Bila dapat bentuk macam ni, okey, lepas tu kita tukar kepada pemfaktoran, dia akan jadi X tambah 2, X tolak 2 macam ni. Okey. Bagaimana boleh dapat macam ni? Kenapa? Apa bukti dia? Okey, tengok dekat tips. Betul tak X tambah 2 darab X tolak 2 ni akan dapat balik X kuasa 2 tolak 4. Okey, tip dia kat sini. Maksudnya kalau nak buat pemfaktoran, nak semak balik daripada pemfaktoran, kita pergi kepada kembangan semula. Okey. Jadi X kuasa 2 tambah X kuasa 2 darab X tambah 2 darab X tolak 2. Okey. X kita dah belajar kembangan sebelum ni. Okey, X darab dengan X tolak 2 tambah 2 darab X tolak 2. Jadi kita kembangkan X darab X dapat X kuasa 2, X darab negatif 2 dapat negatif 2X. Okey, jadi tambah 2 darab X dapat 2X, 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. Okey. Dekat sini ni negatif 2X, tengah-tengah ni negatif 2X tambah 2X. Jadi kosong lah kat sini. Jadi dia akan hilang lah kosong kat situ. Jadi yang tinggal adalah X kuasa 2 tolak 4. Macam itulah nak tunjuk kat situ. Jadi dia akan dapat balik X kuasa 2 tolak 4 tu. Jadi bukti dia itulah. Daripada yang punca kuasa di kuasa 2 ni kita akan dapat faktor macam ni bentuk dia. Okey. Seterusnya contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan berikut. B kuasa 2 tolak 1. Okey, 1 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kaedah dia B kuasa 2 tolak 1 akan jadi B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi bentuk ni akan jadi B tambah 1, B tolak 1. Macam ni. Okey, konsep dia sama dengan yang atas tadi. Yang kedua, B tu 9M kuasa 2 tolak 100. Kita tukar jadi 3M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Menggunakan konsep dekat atas tadi, dia akan jadi 3M tambah 10, 3M tolak 10. Macam tu. Seterusnya, muka surat 30.
3Y. Okey, 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, mula-mula kita faktorkan. Faktor sepunya ada 3. Kita letak dekat luar. Jadi yang dalam ni kurungan tinggal Y kuasa 2 tolak 49. Sebab 147 bahagi dengan 3 dapat 49. Okey, yang dalam kurungan tu kita tukar kepada nombor kata kuasa kata 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi 49 tu kita tukar kepada 7 kuasa 2. Jadi menggunakan konsep seperti yang atas tadi, okey, tukar kepada kuasa 2 sempurna tadi. Okey. Dia akan jadi Y tambah 7, Y tolak 7. Dia macam ni. Okey. Selesai. Okey, D pula. 5K kuasa 2 tolak 80. Okey, faktor sepunya untuk 5 dan 80 ialah 5. Jadi 5 letak dekat luar, dalam kurungan tinggal K kuasa 2. Okey, yang dalam kurungan ni, okey, 80 bagi 5 dapat 16. 16 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Tukar kepada 4 kuasa 2. Jadi menggunakan konsep, kata konsep dekat atas tadi, yang ni akan jadi, okey, 5 dekat luar kekal. Jadi ada 2 kurungan, K tambah 4, K tolak 4. Okey, yang tu. Baik. Kita tengok tips dekat bawah ni. Yang ni tips yang ditunjukkan tadi. Okey, kalau X tambah Y kuasa 2, kita kembangkan macam biasa. Lepas tu kita darab macam biasa, kita kembangkan. Kalau X tolak Y kuasa 2 pun kita kembangkan macam biasa. Kalau X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, dia akan dapat macam ni. X tambah Y, X tolak Y. Jadi konsep dia sama seperti yang kita tunjukkan contoh 8 tadi. Okey, selesai untuk kaedah yang kedua untuk membuat pemfaktoran. Kaedah ketiga untuk memfaktorkan ungkapan algebra adalah menggunakan pendaraban silang. Bagi ungkapan algebra berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A bukan kosong dan ABC ialah satu integral boleh difaktorkan dengan kaedah pendaraban silang. Perhatikan contoh di bawah beserta penerangannya untuk pemfaktoran ungkapan algebra X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Langkah 1, bandingkan perkali. Okey, baik. Persamaan yang diberikan, kita bandingkan dengan persamaan asas ungkapan algebra ni. Okey, jadi nilai A itu sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 8. Langkah 2, faktor bagi 8 ialah 1, 2, 4 dan 8. Okey, lepas tu tengok pula yang tengah-tengah ni, B itu nilai dia 6 kan. Okey, 2 dan 4 dipilih kerana menepati C. Okey, sekarang ni C ni 8. Kenapa 2 dan 4 dipilih? Sebab 2 darab dengan 4 dapat dengan 8. Okey, 2 darab 4 dapat 8. Okey, langkah 3. Tengok pula yang B itu 6 kan. Jadi yang dipilih adalah 2 dan 4. 2 dan 4 dipilih kerana menepati B, iaitu 2 tambah 4 dapat 6. Sebab tu 2 dengan 4 dipilih. Okey, bila dah pilih, langkah yang keempat, lakukan darab silang seperti di bawah. Okey, untuk X kuasa 2, kita letakkan X satu dekat atas, X satu lagi dekat bawah. Okey, 2 dengan 4 ni, kita letakkan simbol positif dekat depan, 2 dekat atas, positif 4 dekat bawah. Lepas tu kita buat pendaraban silang. Okey, X atas ni darab dengan positif 4 dapat 4X kat sini. X darab positif 2 dapat 2X dekat atas ni. Okey, baik. Untuk X dengan X, kita darab. Jadi X darab X dapat X kuasa 2. Okey, sama seperti persamaan atas ni. Okey, positif 2 dengan positif 4 kita darabkan. Kita akan dapat nombor dekat belakang ni. 2 darab 4 dapat positif 8. Jadi betul lah seperti nilai C tu. Nilai B pula, kita tengok dekat yang paling kanan ni. 2X tambah dengan 4X. Okey, yang sebelah kanan ni kita tambah. Sebelah kiri ni kita darab, sebelah kanan kita tambah. 2X tambah 4X dapat 6X. Seperti yang kata persamaan dia tu. Jadi, betul lah dia punya faktor tu 2 dengan 4. Jadi, langkah 5, faktor bagi persamaan X kuasa 2 tambah 6X tambah 8 ialah, okey, kan kita dah ada tadi positif 2 dengan positif 4. Jadi dalam kurungan tu kita buat 2 kurungan.
X tambah 2, X tambah 4. Okey, itu cara dia. Baik. Kita terus pergi kepada muka surat 31, contoh 9. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Mula-mula kita tengok nombor dia tu 9. Okey, apakah faktor bagi 9? Okey, pendaraban faktor bagi 9 dia ada banyaklah. Salah satunya negatif 1 darab negatif 9 pun dapat 9. Negatif 3 darab negatif 3 pun dapat 9. Tapi cuba tengok nilai B dia. Nilai B dia negatif 6. Kalau negatif 1 tambah negatif 9 tak dapat negatif 6. Jadi yang pertama ni bukan. Jadi negatif 3 tambah negatif 3. Jadi negatif 3 tambah jumpa negatif. Negatif 3 tolak 3 jadi negatif 6. Jadi yang mana yang kita nak ambil? Kita ambil negatif 3 dengan negatif 3 sebagai dia punya kata faktor dia. Jadi menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey, X kuasa 2 kan. Okey, 1X dekat atas, 1X dekat bawah. X darab X dapat X kuasa 2. Okey, negatif 3, 1 dekat atas, 1 dekat bawah. Okey. Negatif 3 darab negatif 3 dapat positif 9 tadi kan. Okey, dapat nilai 9. Okey, pendaraban silang X darab negatif 3 dapat negatif 3X. X darab negatif 3 pun dapat negatif 3X juga. Yang sebelah kanan ni kita tambahkan. Negatif 3X tambah negatif 3X. Okey, dia akan jadi negatif 3X tambah dengan tolak jadi tolak. Negatif 3X tolak 3X dapat negatif 6X. Sama seperti nilai yang tengah-tengah ni. Jadi betul lah. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan, okey, letakkan dua kurungan, lepas tu negatif 3 tadi kan. Jadi X tolak 3, X tolak 3. Okey, B, M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Mula-mula tengok 8. Pendaraban faktor 8 adalah 1 darab negatif 8. 1 darab negatif 8 dapat negatif 8 juga. Negatif 2 darab 4 pun dapat negatif 8. 2 darab negatif 4 pun dapat negatif 8. Cumanya tengok dekat B. B dia tu nilai dia negatif 2. Antara dua faktor yang kita senaraikan tadi, yang mana bila kita tambah akan dapat negatif 2. 1 tambah negatif 8. Tak dapat 2. Okey, dapat negatif 7. Negatif 2 dengan 4. Negatif 2 tambah negatif 4 dapat negatif 2 tambah 4 dapat 2. Tak dapat negatif 2. Okey, 2 tambah negatif 4 dapat negatif 2. Jadi kita pilih 2 dengan negatif 4 tu sebagai dia punya faktor. Jadi kita susun pendaraban bersilang ni. M dekat atas, M dekat bawah. M darab M dapat M kuasa 2. Okey, 2 kita letak dekat atas, negatif 4 dekat bawah. 2 darab negatif 4 memang kita dapat negatif 8 seperti nombor dekat atas ni. 2, okey, sekarang ni kita buat pendaraban silang. M darab negatif 4 dapat negatif 4M kat bawah ni. M darab 2 dapat 2M. Lepas tu kita tambahkan 2M tambah negatif 4M. Dia akan jadi 2M tolak 4M. Jadi negatif 2M. Sama dengan persamaan ni. Yang tengah-tengah ni. Jadi betul lah 2 dengan negatif 4 tu adalah faktor dia. Maka M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Kita buat dalam bentuk pemfaktoran. Okay. Positif 2 dengan negatif 4. Jadi M tambah 2. M tolak 4. Sebab positif 2 dengan negatif 4 tu. Okay, diharap fahamlah macam tu. Okay. Contoh 10. Faktorkan ungkapan berikut. 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 6. Okay, kaedah yang sama, pendaraban faktor kepada nombor 6 ni, 1 darab 6, 2 darab 3 pun dapat 6 juga. Cumanya tengok nilai B tu. Okay, 7M. Jadi kita kena cuba kat sini. Lepas tu dia punya nilai A tu 2. Okay, jadi dia akan jadi, kita akan buat beberapa cubaan untuk dapatkan faktor yang betul. Jadi cubaan pertama dekat sini, katakan kita letak 2M dekat atas, M dekat bawah. 2M darab M, dapat 2M kuasa 2 dah, betul dah. Untuk kat sini. Okey, katakan kita ambil 1 dengan 6, 1 dekat atas, 6 dekat bawah. 1 darab 6 dapat positif 6, betul dah. Cumanya nilai B tu dapat tak 7M, positif 7M. Jadi kita darab silang, 2M darab 6 dapat 12M kat bawah ni. M darab 1 dapat 1M. Yang kanan ni kita tambah 1M tambah 12M dapat 13M. Jadi tak sama dengan persamaan asal. Jadi cubaan pertama tu gagal. Cubaan kedua.
Kita letakkan 2M dekat atas, M dekat bawah. Okey, 2M darab M dapat 2M kuasa 2. Betul dah? Kat sini. Okey, lepas tu kita ambil 2 dengan 3. Mungkin kita letak 2 dekat atas, mungkin kita letak 3 dekat bawah. Ataupun 3 dekat atas, 2 dekat bawah. Katakan kita letak 3 dekat atas, 2 dekat bawah. Okey. 3 darab 2 memang dapat dah, positif 6. Cumanya nilai B ni sama tak dengan 7M tu. Kita buat darab silang. 2M darab 2 dapat 4M kat sini. M darab 3 dapat 3M. Okey, kita tambahkan. 3M tambah 4M dapat 7M. Okey, dapatlah betul seperti persamaan. Kalau kita letak 2 kat atas, 3 dekat bawah, tak dapat 7M tu. Okey, cuba tengok. Jadi bila kita dah dapat macam ni, maka 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 6 ni sama dengan, okey, 2 kurungan 1 tu 2M, satu lagi tu M kan. Okey, lepas tu kita ambil ni 3 ni, positif 3. Okey, tambah 3. Okey, yang ni 2 tambah 2. Okey, jawapan dia kat situ. Kita nak semak betul ke tak pemfaktoran ni, kita semak jawapan guna kaedah kembangan. Kalau kita kembangkan balik, dapat tak jawab persamaan asal. Itu cara dia kita nak semak jawapan. Okey, contoh 11. Faktorkan ungkapan berikut. Negatif 2y kuasa 2 tolak 9y tambah 5. Penyelesaian dia menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey, baik. Sekarang ni dia letak 2y dekat atas, negatif y dekat bawah. Okey, faktor pendaraban faktor bagi 5 adalah 1 darab 5 boleh, ataupun negatif 1 darab negatif 5. Katakan kat sini dia pilih negatif 1 dengan negatif 5. Bila darabkan dapat positif 5. Okey. Darab silang 2y darab negatif 5 dapat negatif 10y. Negatif y darab negatif 1 dapat positif y. Positif y tambah negatif 10 dia akan jadi negatif 9y. Dapat seperti yang tengah-tengah ni. Kalau ambil 1 dengan 5 rasanya tak dapat. Kalau ambil 1 dengan 5, negatif y tambah 10. Jadi 9y positif 9y. Jadi 1 dengan 5 tak dapat jawapan lah. Okay, jadi yang betulnya adalah negatif 1 dengan negatif 5 faktor dia. Maka negatif 2y kuasa 2 tolak 9y tambah 5 sama dengan 2 kurungan. Okey, satu ni ada 2y, satu lagi ada negatif y. Lepas tu dia punya faktor tu negatif 1, negatif 5. B pun sama konsep dia, negatif 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 5. Dia letakkan 3x dekat atas, negatif x dekat bawah. 3x darab negatif x memang dapat negatif 3x kuasa 2. Okey. Pendaraban faktor bagi negatif 5. Okey, 1 darab negatif 5 boleh. 5 darab negatif 1 pun boleh. Katakan kita letak 5 dengan negatif 1 kat sini. Okey, 5 darab negatif 1 memang dapatlah negatif 5. Lepas tu kita buat darab silang, dapat tak seperti negatif 8x tu. Okey, 3x darab negatif 1 dapat negatif 3x. Negatif x darab 5 dapat negatif 5x. Negatif 5x tambah negatif 3x akan jadi negatif 5x tolak 3x jadi negatif 8x. Jadi dapat seperti persamaan. Jadi betul dah dia punya faktor tu 5 dengan negatif 1. Jadi maka negatif 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 5 sama dengan, okey, dalam kurungan 3x tambah 5. Kita baca kat sini, kita baca macam ni. Okay. 3x tambah 5, lepas tu negatif 1 tolak 1. Okey, macam tu dulu. Okey. Cikgu highlightkan kat situ cara baca dia tu. Okey, faktor dia. Yang ni 2y tolak 1. Yang ni negatif y tolak 5. Cara baca dia tu. Okey. Selesai untuk kaedah yang ketiga menggunakan pendaraban bersilang. Okay, kita pergi pada muka surat 32, kaedah yang keempat yang digunakan menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Ini pun bergantung kepada soalan juga. Kalau soalan tu dia ada dia punya pattern bentuk dia tu macam 4 sebutan algebra, baru kita boleh buat lah. Okay. Contoh dekat sini AB tambah AC tambah BD tambah CD. Okey, baik. Kita tengok dia punya pattern dia tu ataupun dia punya pemboleh ubah. Okey, AB dengan AC dia punya faktor sepunya dia A. Manakala BD dengan CD faktor sepunyanya adalah D. Okey,
Mula-mula kita buat kurungan. AB tambah AC itu kita buat kurungan. Lepas tu BD dengan CD kita letak kurungan. Okey, AB tambah AC itu faktor sepunya dia A. Jadi kita letakkan A dekat luar. Dalam kurungan tinggal B tambah C. BD tambah CD faktor sepunyanya adalah D. Jadi letak D dekat luar. Jadi yang kat dalam kurungan tinggal B tambah C. Ini kita panggil hukum kalis agihan. Yang kita dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Okey, ada 4 hukum tu. Okey. Jadi dekat sini kita tengok dalam kurungan tu BC tambah B tambah C tu kan. Okey, dia punya faktor sepunya. Jadi faktor sepunya tu B tambah C tu kita letak dekat depan. Jadi yang tinggal tu A tambah D tu dekat belakang. Itu cara dia macam mana kita menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okey, ni pun boleh tengok dekat contoh kat sini. Tahukah anda pemfaktoran boleh dilakukan seperti berikut. 2L kuasa 2 tambah 7L tambah 3. 2L kuasa 2 kekal. 7X tu dia tukar kepada 6X tambah X. Okey, tambah 3. 3 ni kekal. Okey, lepas tu 2X kuasa 2 dengan 6X ni, faktor sepunyanya adalah 2X. Dia letakkan 2X dekat luar, dia buat kurungan, yang tinggal dalam ni X tambah 3. Manakala X tambah 3 ni, dia buat kurungan satu lagi. Okey, jadi kat sini kita nampak faktor sepunyanya adalah X tambah 3. Okey, 2X tambah X tambah 3. Okey, yang S tambah 3 ni perkalinya 1 kita letakkan situ. Jadi faktor sepunyanya S tambah 3. Jadi yang tinggal satu lagi kurungan 2X tambah 1. Sebab tu dapat macam ni. Boleh cuba tulis kat situ. Okey, contoh 12. Faktorkan setiap ungkapan berikut. PQ tambah QR tambah PS tambah RS. Okey. Kaedah dia tu, dia buat kurungan tu. Apa maksud dia buat kurungan? Maksudnya dia gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya di dalam satu kurungan. Contoh, PQ dengan QR. Faktor sepunyanya adalah Q. Sebab tu dia letakkan Q dekat luar. Jadi yang dalamnya P tambah R. Tinggal dalam kurungan P tambah R. Okey, PS tambah RS. Faktor sepunyanya S. Jadi dia letakkan S dekat luar. Yang tinggal dalam kurungan adalah P tambah R. Jadi sekarang ni kita akan dapat, kita akan nampak kat situ faktor sepunya dia adalah P tambah R. Okey. Bila P tambah R kita faktorkan, jadi yang tinggal kata dalam kurungan satu lagi adalah Q tambah S. Dapatlah bentuk jawapan macam tu. B, 2PX tambah 6QY tolak 4PY tolak 3QX. Kaedah yang sama, cuma operasi, ada operasi tambah, ada operasi tolak. Okey, baik. 2PX tolak 4PY tu, dia letakkan dalam satu kurungan. Sebab apa? Dia gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya dalam satu kurungan. Sebab apa? Faktor sepunyanya adalah 2P kat situ. Jadi dia letakkan 2P dekat luar, dalam kurungan tinggal X tolak 2Y. Operasi tolak. Okey, tolak. Satu lagi kurungan 3QX. Okey, positif 6QY ni bila kita letak, kita faktorkan negatif dekat luar, jadi positif ni tinggal negatif kat dalam ni lah. Sebab negatif dan negatif akan dapat positif. Okey, baik. Sebab tu jadi negatif dalam kurungan ni. Jadi 3QX tolak 6QY, faktor sepunyanya adalah 3Q. Jadi dia letakkan 3Q pula dekat luar. Okay? Negatif 3Q dekat luar. Jadi dalam kurungan tinggal S tolak 2Y. Jadi kita tengok kat sini. Yang ni pun ada S tolak 2Y. Yang ni pun ada S tolak 2Y. Jadi S tolak 2Y itu adalah faktor sepunya. Diletakkan dekat luar, dekat depan. Jadi yang tinggal kat sini 2P tolak 3Q. Okay, selesai dekat situ. Seterusnya contoh 13, contoh terakhirlah untuk satu topik ni. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan pemfaktoran. Okey, baik. Luas sebuah padang bola sepak berbentuk segi empat tepat ialah 4x kuasa 2 tambah 16x meter persegi. Padang itu telah ditenggelami air seperti dalam rajah di bawah. Jika lebar padang itu ialah 4x meter dan dua kawasan yang ditenggelami air ialah segitiga bersudut tegak yang sama saiz, berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air? Okey, dia tunjuk kat sini kawasan yang ditenggelami air itu bentuk dia segitiga. Ni ada dua, kiri dan kanan.
Baik. Lebar ni, lebar padang tu 4x. Okey. Jadi panjang dia yang atas ni kita kena kira lah. Kena pasti, okey, memahami masalah, kena pasti panjang padang. Okey, panjang sama dengan luas bagi lebar. Sebab luas sama dengan panjang dan lebar kan. Jadi nak dapatkan panjang, luas bagi lebar. Luas dia dah bagi dah. 4x kuasa 2 tambah 6x. Bagi dengan lebar 4x. Okey. Kat sini kita nampak, kita boleh buat pemfaktoran. Okey. 4x kuasa 2 tambah 16x ni faktor sepunyanya adalah 4x. Jadi 4x letak dekat luar, dalam kurungan tinggal x tambah 4. Okey, per dengan 4x. Jadi 4x bagi 4x jadi 1. Jadi yang tinggal x tambah 4 saja sebagai panjang dia. Tentukan tapak segitiga bersudut tegak. Okey, tapak segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang ni ada 2 tapak segitiga. Jadi panjang, kata lebar dia 4x. Jadi kita kena bahagi dengan 2 lah. 4x bagi 2 dapat 2x. Tapak dia tu dapat 2x. Merancang strategi luas 2 segitiga bersudut tegak. Okey, luas dia 2 darab. Sebab apa darab 2? Sebab ada 2 segitiga. Darab dalam kurungan, okey, luas segitiga rumus dia 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Jadi kita gantikan nilai. Okey, 2 darab 1/2. Okey, tapak dia tadi kita dah kira satu tapak tu kita dah bagi 4x bagi 2 dapat 2x kan. Maksudnya tapak setiap satu tu 2x. Darab tinggi. Okey, tinggi dia ni kita ambil nilai panjang ni. Okey, panjang padang bola sepak tu x tambah 4 yang kita dah kira tadi. Jadi kita darab, kita kembangkan kaedah kembangan tu. Okey, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 8x. Okey, ini baru luas. Okey. Luas semualah, luas apa bukan luas semua, luas kawasan yang ditenggelami air. Jadi soalan dia tanya berapa luas kawasan yang tidak ditenggelami air. Jadi luas kawasan yang tidak ditenggelami air sama dengan luas keseluruhan padang tolak luas 2 segitiga bersudut tegak tadi. Jadi luas padang tadi tu 4x kuasa 2 tambah 6x. Okey, tolak luas 2 segitiga bersudut tegak tadi, kawasan yang ditenggelami air tadi. Okey, yang ni. Jadi 4x kuasa 2 tambah 6x tolak dalam kurungan 2x kuasa 2 tambah 8x. Jadi kita kembangkan jadi 4x kuasa 2 tolak. Kalau kata yang kuasa 2 ni kita samakan dengan kuasa 2, yang x tu kita samakan dengan x. Jadi 4x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 kat sini. 16x tolak dengan tambah jadi tolak 8x. 4x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 dapat 2x kuasa 2. 16x tolak 8x jadi 8x. Jadi kesimpulannya luas kawasan yang tidak ditenggelami air ialah 2x kuasa 2 tambah 8x. Unit dia meter kuasa 2. Jadi selesai penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik yang kedua. Okey, penerangan yang panjang lebar berkaitan dengan subtopik 2.2 pemfaktoran. Jadi untuk para pelajar lebih mahir, lebih faham dan menguasai topik ni, pemfaktoran ni para pelajar boleh buat. Jom cuba 2.2 pada muka surat 33 tu, dan boleh rujuk jawapan di belakang buku teks ni. Itu saja video penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik 2.2 pemfaktoran di bawah bab yang kedua, iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra di bawah silibus subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.